Hai, Assalamualaikum. So hari ini saya nak tunjukkan cara macam mana saya masak biryani Pakistan. Cara yang paling mudah untuk saya. Saya tahu ada banyak version dekat luar sana tu. Tapi tak salah kan sesekali kalau kita bertukar-tukar cara. Yang penting kita dapat hasil seperti mana yang kita nak. Okey, biryani Pakistan ni sebenarnya pada saya tak susah. Dia cuma renyahlah sikit sebab mula-mula saya kena rebus dulu daging ni dengan bahan-bahan yang ada ni dan lepas tu kita masak sekali lagi dengan nasi. Baik, apa yang saya ada hari ni adalah daging kambing. Saya ambil bahagian daging dan juga ada tulang. Lepas tu ada garlic. Garlic ni lebih kurang dalam 5 atau 6 ulas dihiris nipis. Ada juga bawang besar. Bawang besar ni saya hiris nipis juga dalam 5 atau 6 ulas. Ada tomato dan juga ada rempah 4 sekawan. Kalau nak mudah beli je yang rempah tulang yang ada sup bunjut tu, kita boleh guna. So cara dia senang je. Saya akan rebus daging kambing ni dengan semua bahan-bahan ni dalam pressure cooker. So saya masukkan dulu garlic. Lepas tu saya masukkan bawang. Okey. Masukkan rempah-rempah ni. Dan lepas tu masukkan tomato ni semua. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Letak air. Alhamdulillah. Sambil letak tu selawat-selawat sikit. InsyaAllah sedap kita masak ni. Bismillah. Okey. Kalau tak cukup, tambah lagi. Yang ini nampak macam dah okey. Dan jangan lupa letak sedikit garam. Ada yang tanya, apa beza saya punya biryani Pakistan dengan yang lain-lain? Entahlah, sebab saya pun tak ada darah Pakistan. Tapi so far kalau masak ni saya rasa agak senang lah nak compare dengan yang lain-lain. Lagi-lagi sekarang mak-mak zaman sekarang kan semua dah ada macam-macam gadget dekat rumah. Gadget memasak tu ada thermomix lah, ada pressure cooker. Saya tak ada thermomix, saya pakai pressure cooker je. Okay, so ini semua bahan-bahan tadi kita dah letak, kita dah gaul sebati nanti. Dan boleh settingkan guna pressure cooker anda. Tengoklah, kalau macam saya mungkin hari ni saya akan settingkan lebih kurang dalam setengah jam. Alright, so kita tengok nanti bila dah rebus macam mana keadaan dia. Okey, sambil-sambil kita tunggu daging yang kita rebus tadi, saya nak sediakan dulu salad yang simple yang kita boleh makan nanti dengan kita punya nasi biryani tu. Ada macam-macam version tapi saya paling suka yang macam ni lah sebab dia simple dan rasa dia bila kita nak makan nanti dia fresh. Sebab saya takkan letak sebarang perahan lemon ataupun cuka sebab nanti bahan-bahan yang saya dah sediakan ni macam timun dengan tomato ni, dia dengan sendirinya dia akan keluarkan air. Okey, bahan-bahan ni senang je. Tomato yang kita dah potong dadu, timun yang kita dah potong dadu dan juga daun ketumbar. Okey, saya je nak share dengan anda semua. Kalau boleh, belilah timun tu yang timun Jepun tu supaya dia crunchy sikit. Tapi ada yang cakap timun biasa tak boleh ke? Timun biasa murah sikit. Boleh, tak ada masalah. Saya pernah dengar petua kalau macam kita nak jadikan timun tu rangup sikit, kita rendam dalam air kapur ataupun masa kita cuci tu kita bilas dengan air garam. Saya tak pasti, saya tak pernah cuba dua-dua tu. Mungkin kalau anda nak cuba, boleh juga kan lepas ni. Sebab kalau dekat sini timun Jepun tu laju sikit lah kalau beli nak makan. Ada juga yang letak bawang merah ataupun bawang kecil yang merah tu, boleh juga, tak ada masalah. Ikut selera masing-masing. Tapi saya tak letak. Bawang kan mahal, macam nak iris-iris letak dalam tu macam rugi je. Dan sebenarnya saya tak berapa suka sangat rasa bawang mentah yang kuat. Kalau tak dimasak kan dia akan ada satu rasa bawang ni. So saya hanya guna 3 bahan utama ni dan sedikit black pepper dengan garam. So cara dia senang je. Kita ambil ni timun, lepas tu kita gaulkan dengan tomato. Tengok tomato ni belum apa-apa pun dah keluarkan air sikit.
Kita gaul dulu sikit. Dan kita masukkan daun ketumbar. Inilah dia punya, orang kata, key factor dia, daun ketumbar. Daun ketumbar ni saya ada baca dia bagus sebenarnya kalau nak mengawal kolesterol. Yalah, kita makan kambing kan, ada yang takut kata kolesterol tinggi sangat kalau makan kambing tu. Kalau kita perasan dalam masakan-masakan macam nasi Arab, biryani, kalau tak ada daun ketumbar ni tak sah. So, saya suka kalau ada daun ketumbar ni lebih sikit sebab dia wangi dan khasiat dia sangat banyak. Bolehlah baca sendiri, tengok pembacaan. Okey. Cantik kan warna dia? Dah campur-campur tu, hijau. Lepas tu saya letak sikit black pepper. Nampak macam banyak tak? Sebenarnya black pepper saya ni susah sikit nak keluar. Okey. Lepas tu letaklah sedikit garam secukup rasa. Bukan brand secukup rasa tu, tak garam, secukup rasa. Nanti kan ada yang kata saya letak secukup rasa dalam ni, lepas tu ikut tak sama pula. Tak. Dah siap salad ni. Gaul rata. Nanti bolehlah rasa. Kalau rasa termasin ke, janganlah letak banyak-banyak terus garam tu. Letak sikit-sikit dulu kan. Dan sejukkan dalam fridge. Bila dekat nak makan, keluarkan, letak dalam bekas kecil lah. Yang cantik kan, kita nak hidang nak makan tu. Okey, dah siap saya punya salad. Oh, ada yang tanya, kita tak ada pressure cooker, berapa lama nak rebus daging kambing tu? Okey, macam ni. Kalau rebus guna periuk biasa, biasanya dalam 45 minit tu dah boleh lembut dah. Kalau daging tu daging yang fresh kita baru beli. Tapi kalau daging tu macam dah lama sikit, pandai-pandailah tuan-tuan dan puan-puan. Kalau saya biasanya saya rebus dalam 45 minit lah kalau guna periuk biasa. Ada macam-macam petua kan nak lembutkan daging tu, yang letak sudu lah, yang letak saya biasa dengar orang letak sudu. Tapi sebenarnya daging tu kalau cara potongan yang betul, kalau daging fresh tak perlu lama, 45 minit pun dah cantik. And nanti kalau kita rebus, sebenarnya semua juice yang kita letak tadi tu, bawang, garlic tu semua, dia akan meresap dalam kambing tu, dalam isi kambing tu. Sedap. Okey. So, lepas ni saya akan tunjuk macam mana nak masak nasi tu sekaligus dengan kambing. So, salad dah siap. Cantik pun cantik warna dia. Okay, now kita akan mulakan untuk masak nasi. Yang ini adalah daging kambing tadi tu dengan tulang yang kita dah rebus. Bahan-bahan dia ni, okay, kita kena ada beras. You boleh guna any type of beras, tak semestinya basmati ke apa ke. Jangan guna beras pulut ke, beras pulut hitam, janganlah. Okay. Saya akan tumis bahan-bahan menggunakan minyak sapi. Saya guna brand QBB. Saya rasa yang paling sedap ni memang QBB lah. Ni pun dah lama kan jenama ni dalam pasaran. Ada bawang merah yang besar. Yang ni lebih kurang dalam 4 biji, dihiris nipis. Ini adalah rempah masala. Okey, nak buat sendiri pun boleh rempah masala tu. Kalau kita nak beli, dia tulis yang garam masala tu. Dua bahan-bahan dia, anda kena giling yang 4 serangkai tadi tu. Tapi sebab dah ada rempah masala, kita guna je lah rempah masala tu. And cili giling. Ada telur rebus. Version asal tak ada telur rebus, tapi saya suka letak telur rebus. Ada kismis dan juga kacang gajus. Resepi asal menggunakan kacang kuda, tapi saya tak berapa suka kacang kuda, jadi saya tukar dengan gajus. Gajus lagi sedap. Oh, tadi tu minyak sapi, kalau resepi asal dia campur dengan minyak kelapa. Dekat rumah saya tak ada minyak kelapa, saya guna minyak sapi je. Dan nanti untuk masak sukatan untuk air beras tu, kita gunakan
Ni, ini air yang kita rebus daging tadi, rebus daging kambing. So, cara-cara dia nanti kita akan panaskan dulu periuk. Saya akan masak dalam pressure cooker. Saya menggunakan function steam. Bila guna function steam, saya tengok nasi beras kita tu lebih gebu. Okay? So, now jom kita masak. Okay. Saya punya periuk ni dah panas. Mula-mula masukkan ke semua minyak sapi. Dah bau dia. Okey. Dan balik guna sampai habis. Tarik selagi boleh. Okey. Lepas tu tak apa, walaupun dia belum cair sepenuhnya, saya masukkan bawang. Sedap. Sini. Kita kacau-kacau dia sikit, bagi dia sebati. Masukkan akar ketumbar, gaul dia. Okey, sebab kita masak guna pressure cooker ni, dia lambat sikit. Dia tak adalah bunyi-bunyi macam kalau kita masak dapur tradisional tu. Okey. Oh, panas. Be careful. Tengok ni, dia punya apa tu? Bawang dia tu bila dah macam dah naik bau, macam dah layu sikit, kita masukkan cili giling tadi. Cili giling ni agak-agak lah. Kalau cili giling guna cili kering yang pedas tu, jangan letak banyak sangat. Nanti pedas pula nasi kita. Okey. Masukkan, lepas tu kita punya masalah. Banyak masalah dia kat sini. Tak adalah. Okey. Masa ni dah bau semerbak. Sedap sangat bau dia. Sedap lah. Okey. Kita gaul bagi dia sebati. Kita tak letak ke rempah-rempah sekawan? Kita tak letak. Kalau ada yang tanya, kenapa tak letak? Sebab tadi masa kita dah masak kambing tu, kita dah letak. And then sebenarnya rempah masala ni dia consist of rempah-rempah sekawan tu lah. Kalau nak buat sendiri rempah masala, bunga lawang, kulit kayu manis, buah pegaga, jintan, cengkeh sikit, semua tu you all kena ni lah, kena giling dia sampai dia halus. Guna brand apa untuk rempah masala tu? So far saya rasa kalau rempah-rempah ni yang paling sedap Babas lah, kalau yang mudah nak dapat kat pasaran kan. Tapi ikut selera masing-masing. Kalau ada nak guna rempah sendiri yang mungkin ada dekat tempat anda tu, tak kisah, kita buat dia, bukan dia buat kita. Lepas tu saya masukkan kismis dengan kacang. Okey. Saus sebati. Okey. Kalau beli kacang gajus tu jangan lupa sangai dulu goreng tanpa minyak baru masukkan. Kalau tak pahit, tak rasa pelik kacang dia tu kan, tak rasa ni sangat. Tapi kalau nak cara express, beli je kacang yang dah siap dekat pasar tu. Banyak kan sekarang, boleh memudahkan kerja. Okey, agak-agak macam dah cantik dia punya, dah gaul sebati kan.
Masa tumis ni, ya Allah, bau dia. Sedap sangat. Jangan lupa sambil-sambil tumis tu baca-baca selawat sikit. Baca-bacalah doa apa yang patut. Kalau mak-mak tu nak bagi anak lembut hati ke. Kan? Masa ni lah. Semoga semua yang makan masakan kita ni insya-Allah diterangkan hati anak-anak tu belajar. Dengar cakap kita. Okay. Now, saya akan masukkan kambing yang dah direbus tadi. Ni kambing tadi ni. Kambing ni saya masukkan tadi tu. Dia ada air sikit, tak apa, tak ada masalah. Okey. Ni gaul rata. Kan? Sedapnya. Ya Allah, masalah Sayyidina Muhammad. Jadikanlah masakan aku ni sedap, bagi nikmat, bagi khasiat kepada keluargaku. Amin ya rabbal alamin. Okey. Lepas tu, okey, kalau ada yang tanya, boleh tak ganti dengan ayam? Boleh, boleh, tak ada masalah. Sebab tak makan kambing katanya, takut naik darah. Nak ganti dengan ayam, kambing berbau lah, apalah. Suka hatilah, janji makanan tu halal, boleh dimakan. Tapi kalau dekat rumah saya ni, memang kambing tu lagi laku lah. Kalau masak dengan ayam, memang orang akan ambil kambing lagi banyak. Nak guna daging lembu biasa pun boleh. Tapi honestly, saya rasa lagi sedap kalau sama ada guna kambing ataupun ayam. Okay? Kemudian saya akan masukkan ini air rebusan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Okey. Sedap. Okey. Nampak dah warna dia macam mana tu? Okey. Dan saya akan letak beras. Okey. Bila nak letak beras, bismillahirrahmanirrahim. Okey, letak hati-hati sebab kita tak nak masa kita gaul nanti beras ni dia patah-patah. Sayang, beras dah cantik panjang-panjang kan? Jadi kita ambil dia, kaut dia hati-hati. Macam membazir. Kaut sampai dia licin. Allah. Baik, tak jatuh. Okey. Okey, dah letak beras ni. Okey, jangan gaul kasar-kasar tau. Gitu-gitu je. Saya akan buat gini-gini je. Don't worry, nanti beras tu dia ke bawah juga. Okey. Macam tu. Dan terusnya saya letak telur. Telur ni tak apa comel sangat tadi kan? Tak apa, boleh dimakan. Saya kelar-kelar dia sikit supaya yang air ni kan dia masuk, yang rempah tu dia masuk dekat dalam telur tu. Jadi bila kita makan berasa dekat situ. Okey. Now tak letak daun pandan ke? Saya tak letak, tak ambil. Tapi dah ada akar ketumbar tadi tu, insya-Allah sedaplah biryani kita tu. Kak, serai tak letak ke? Tak letak. Nak letak lah dik, tak ada masalah. Serai tu tak bagi rasa pun sebenarnya. Bukanlah rasa, maksudnya berperisa. Serai tu bagi wangi-wangi sikit. Ikutlah macam mana. Okey, tadi sebab saya dah menggunakan
air rebusan kan. Air rebusan tu tadi kita dah letak garam, tapi for the sake of untuk masak nasi ni, sebab dia bertambah lagi, saya akan letak sedikit garam lagi. Garam nak letak banyak mana, macam ni nak tahu? Anggaran. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dah letak garam tu, bolehlah gaul sikit lepas tu. Okey. Kalau nak rasa pun boleh, nak rasa dulu sebelum tutup. Okey, so ni macam dah cantik dah ni. Bolehlah kita tutup dan masaklah ia seperti biasa. So, inilah cara dia saya masak biryani Pakistan version saya. Anda mungkin ada version anda sendiri, tapi saya rasa dia tak susah. Okay, selamat mencuba. Nanti saya tunjukkan dia dah siap macam mana. Okay, Assalamualaikum. Okay, so inilah dia nasi biryani Pakistan version saya yang senang sangat nak buat. Dekat bawah nasi tu ada daging, ada telur, ada kismis, ada gajus. Saya juga taburkan sedikit daun ketumbar tu untuk hiasan. Bolehlah makan dengan salad yang kita buat tadi. Mana pula datang sup tu? Okey, sup tu kalau nak makan, sebab ada orang makan jenis nak kena ada kuah kan. So sebenarnya sup tu adalah air rebusan daging kambing tadi tu. So saya modify jadikan ia macam sup. So selamat mencuba. Assalamualaikum. Bye.